dan dinamakan Suratul Takwir kerana permulaan surah telah dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat", yang bermaksud apabila matahari digulungkan. Ia dicantumkan antara satu dengan yang lain, kemudian dilipat dan dilontarkan serta dihapuskan cahayanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat semua ya? Nampak macam serius sangat ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini lebih kepada kuliah secara umum yang menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tidak dapat hadir. Suka untuk saya berkongsi beberapa ayat daripada kitab ataupun daripada tafsir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili daripada suratu At-Takwir. Suratu At-Takwir. Secara muqaddimah berkaitan dengan surah. Surah ini ialah surah Makkiyah yang mengandungi 29 ayat. Suratu At-Takwir ialah surah Makkiyah yang mengandungi 29 ayat. Dan dinamakan Suratul Takwir kerana permulaan surah telah dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat", yang bermaksud apabila matahari digulungkan. Ia dicantumkan antara satu dengan yang lain, kemudian dilipat dan dilontarkan serta dihapuskan cahayanya. Para ulama, terutamanya para sahabat, meletakkan nama At-Takwir daripada perkataan kuwirat, ya, idza syamsu kuwirat, maka diambil perkataan yang keluar daripada kuwirat, kawwara yukawwiru takwiran, maka diletak nama Suratu At-Takwir, ya. Perbuatan kawwara adalah bermaksud digulungkan, ya. Kawwara yukawwiru takwiran bermaksud digulungkan, ya. Kadang-kadang semua benda-benda yang bulat itu dimaksudkan dengan kawwara. Malahan kita menggulung tali ataupun menggulung apa-apa sehingga menjadi bulat, digunakan perkataan kawwara. Kita gulung tali ke, kita gulung apa-apalah, ya, maka guna perkataan kawwara, ya. Malahan keluar juga perkataan kuratun, ya, yang bermaksud bola, ya, daripada perkataan kawwara yukawwiru takwiran wa kuratun,
ya, iaitu bola. Bola tu dengan maksud bulat itu. Ya. Dikaitkan dengan matahari, idza syamsu kuwirat, biasa perkataan dalam Al-Quran, beza perkataan idza dengan id. Ya. Idza syamsu kuwirat, perkataan idza, dan juga perkataan id. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala guna perkataan wa idh. Ya. Dua perkataan yang tidak jauh beza. Ya. Idh ada 2 huruf, idza ada 3 huruf. Biasa penggunaan perkataan idh adalah pada perbuatan yang sudah dibuat. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, apabila Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ya, satu masa dahulu Allah Taala telah sebut kepada para malaikat dia nak menciptakan khalifah di atas muka bumi. Jadi benda yang lepas telah berlaku, Allah Taala menggunakan perkataan id. Dan perkara yang belum berlaku, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan idza. Ya, idza syamsu kuwirat, nanti apabila matahari digulungkan. Ya, apabila sampai waktunya, waktunya kiamat, matahari itu Allah Subhanahu wa taala akan gulungkan ia. Ya. Dengan maksud yang tidak diketahui oleh kita, bagaimanakah perbuatan Allah Subhanahu wa taala menggulungkan matahari. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sahajalah yang tahu peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Ya. Dengan maksud para ulama menafsirkan kawara itu ialah ia dicantumkan di antara satu sama lain. Ya. Dicantumkan matahari itu digulung sampai bergabung. Ya. Digulung sama ada dimaksudkan digulung dengan bumi, digulung sekali dengan langit, bercantum dan hancur di antara satu sama lain. Ya. Dan kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menjelaskan tentang dahsyatnya malapetaka kiamat dan kesengsaraan mengalaminya. Ya. Masih lagi tema suratul takwir bercerita tentang hari kiamat sebagaimana surah-surah sebelumnya, suratul abasa, suratul nazi'at dan juga suratul naba. Dan di antara kelebihan membaca surah ini, ya, walaupun secara keseluruhan Al-Quran tidaklah ada beza yang jelas di antara satu surah dengan satu surah yang lain, di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, secara asasnya, secara dasarnya Al-Quran itu sama sahaja. Ya. Nak guna untuk sekian, guna ayat lain pun tak apa. Nak berubat, guna ayat lain pun tak apa. Ya. Tetapi ada beberapa ayat dan beberapa surah ada sedikit kelebihan. Ya, sedikit kelebihan untuk beberapa perkara maudhi'iyah. Ya, beberapa perkara mengenai sesuatu perkara. Ya, macam contoh nak berubat, suratul Fatihah contoh. Ya, tapi kalau tak baca suratul Ikhlas pun tak apa juga. Ya. Niat tabarrukan, ambil berkat daripada ayat Quran untuk berubat. Akan tetapi antara kelebihan surah ini, suratul takwir, diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Ya. Yang bermaksud, barang siapa yang
suka untuk mendapat gambaran tentang hari kiamat. Ya? Barang siapa sarrahu, barang siapa yang dimudahkan kepada dia, ya, untuk dia mengetahui berkaitan dengan hari kiamat, ilmu-ilmu berkaitan dengan hari kiamat, persediaan kepada hari kiamat, seumpama dia melihat dengan kepala matanya sendiri, mata kepalanya sendiri, ya. Maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, suratul takwir, wa idza samaa'u fatarat, suratul infitar, wa idza samaa'u syaqqat, suratul al-insyiqaq. Ya. 3 surah ini Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sama kelebihan ketiga-tiga surah ini, terutamanya berkaitan dengan hari kiamat. Maka falyaqra bukan bermaksud semata-mata baca, akan tetapi mendalami surah itu, ya. Hafal lebih baik, kemudian memahami isi kandungan surah itu tersangatlah baik. Itu secara mukaddimah berkaitan dengan surah. Kita pergi masuk pasal yang pertama daripada surah ini. Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk yang pertama, iaitu huru-hara dan suasana ngeri hari kiamat, daripada ayat pertama sehingga ayat 14. Ya, kalau kita sempatlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila matahari digulungkan dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung ganang dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh dan apabila bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah dia dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka setiap orang akan sedar tentang apa yang telah dikerjakannya di dunia. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa perkara ataupun peristiwa yang akan berlaku ketika kiamat. Ya. Sebagaimana yang mungkin kita maklum, al-qiyamatu ayyam. Ya, kiamat itu adalah hari-hari yang panjang. Ya, ayyam disebut dari sudut bahasa Arab, ayyam, hari-hari yang panjang. Ya, walaupun dengan maksud yaumul qiyamah, dia adalah ayyam. Ya, dia adalah hari-hari yang panjang, tersangat panjang. Ya. Yang di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Ya. Dia ada peringkat-peringkat yang panjang, dia ada peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalamnya dengan peristiwa-peristiwa yang panjang dan lama. Ya. Bermula dengan kehancuran keseluruhan, kemudian dibangkitkan manusia, yaumul ba'ts, ya. Kemudian yaumul mahsyar, ya. Yaumus sirat, yaumul hisab, yaumus sirat, sehinggalah kepada hari diberikan balasan syurga ataupun neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa perkara yang berlaku. Antaranya yang berlaku adalah matahari akan hancur.
digulungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar matahari, Allah Subhanahu wa taala hancurkan matahari. Ya. Begitu juga bintang-bintang akan jatuh. Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang yang kita tidak tahu macam mana bentuknya, akan tetapi apabila dilihat pada waktu malam, seumpama lampu yang digantung, kan, macam kita ada lampu gantung ni kan. Jadi kalau pada waktu malam, tali yang menggantung itu tidak jelas kelihatan, ya. Jadi dilihat bintang-bintang itu, an-nujum wal kawakib, nampak macam bergantungan, ya. Jadi apabila berlakunya kiamat, bintang-bintang ini akan seumpamanya jatuh, ya. Sebab tu kadang-kadang apabila orang melihat meteor, ya, kita kena banyak berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan lagi kiamat, ya. Sebab itu antara beberapa tanda, walaupun hanya dilihat secara pergerakan itu, ya. Tapi kita pun tak tahu meteor macam mana dan sebagainya. Tapi itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala nak berikan peringatan dan juga amaran kepada kita, ya. Wa idzal jibalu suyirat, ya, kemudian gunung ganang dihancurkan. Perkataan suyira seumpama macam angin yang berhembus. Biasa juga digunakan perkataan suyira ini kepada angin, hembusan angin yang berlaku di padang pasir. Hembusan angin di padang pasir, dia bawa debu-debu, kan. Bila orang pergi padang pasir ni, kalau angin bertiup, pasti akan lekat debu-debu dekat dia, kan. Kalau kat muka ke kat manalah, muka panas, berpeluh, datang angin, kalau kita sapu, penuhlah debu dekat tangan kita, kan. Sebab tu rumah orang-orang Arab ni kadang-kadang tidak dicat rumah dia. Dia tak cat warna-warna, pelik-pelik punya warna dia tak letak, sebab letak apa pun berdebu aja, kan. Jadi tak cantik, ya. Sebab tu kadang-kadang dia lebih suka dengan warna coklat aja. Rumah tu warna coklat. Kalau berdebu pun dah memang rumah tu warna coklat, kan. Jadi perkataan suyira, biasanya angin yang ditiup dibawa bersamanya debu-debu. Di akhirat, bila berlakunya kiamat, gunung ganang itu dihancurkan, dan apabila ditiup menjadi debu-debu sahaja. Sebesar-besar gunung ganang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini, hancur macam debu-debu sahaja nanti, ya. Besar mana kita nak habis tarah satu bukit, berapa lama kita nak habiskan, ya? Bila berlaku kiamat, sekelip mata sahaja Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Walau sebesar mana pun gunung Himalaya ke, ya, yang paling besar sekalipun hancur, ya, bertaburan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, ya. Perkataan al-isyar adalah daripada perkataan asyara, ya. Perkataan asyara menjadi al-isyar. Biasa orang Arab menggunakan perkataan al-isyar dan juga asyara kepada unta-unta yang sudah bunting 10 bulan, ya. Dia akan kira unta ni dah bunting sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan? Sampailah kepada 10 bulan, tunggu masa nak beranak, kan, unta tersebut. Dan unta-unta yang mengandung 10 bulan ini adalah unta yang paling mahal.
Dari sudut ketamadunan orang Arab ketika itu, harta yang paling mahal adalah unta. Unta yang paling mahal. Tanah tak mahal, kan? Kebun pun tak mahal, kan? Tapi kalau ada unta, mahal jauh. Sebab apa? Sebab tanah dia banyak. Lepas tu tanam pun tak jadi apa. Ya, jadi bagi orang Arab, tanah satu ketika dahululah. Kalau sekarang padang pasir pun mahal. Ya? Sebab proses penghijauan dan penghutanan yang semakin rancak dilaksanakan oleh majoriti negara Arab. Majoriti negara Arab menghijaukan padang pasir. Mana-mana padang pasir dia nak cuba hijaukan balik. Dia sembuhlah segala macam air, tarik segala macam air, buat segala macam terowong-terowong air yang besar untuk disembuh kepada setiap padang-padang pasir yang ada. Jadi kat padang pasir pun dia tanam segala buah-buahan, segala sayur-sayuran. Proses yang sangat rancak berlaku di negara Arab. Jadi satu masa dahulu bagi orang Arab, unta adalah harta yang paling mahal. Kalau ada unta, kaya. Lepas tu unta banyak pula. Kemudian unta betina pula. Dan unta betina yang mengandung itu lagi mahal. Paling terutamanya unta tu, harga dia bukan seekor unta. Unta yang mengandung ni, unta harga dia sekali dengan anak dia sekali. Kan? Anak dia nak beranak. Dah 10 bulan ni nak beranak bila-bila. Kan? Kalau kembar lagilah mahal. Kan? Apabila berlakunya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan. Walau sekaya mana sekalipun kamu, walau pada kamu ada harta yang paling mahal sekalipun, bila berlakunya kiamat, semua itu akan kamu tinggalkan. Kan? Utilat ni perkataannya adalah rehat, ataupun dibiarkan. Jadi bila berlakunya kiamat, unta yang paling mahal itu juga akan dibiarkan. Kita tak kira musibah besar, musibah kecil pun kita tinggal semua barang. Banjir pun kita tinggal. Apatah lagi kalau sampai satu masa berlaku gempa bumi dan sebagainya, di tanah kita ini, semua benda kita tinggal. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala juga menegur Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada para pembesar Quraisy, min sadati Quraisy, min ru'usihim, di antara orang-orang besar kalangan Quraisy. Kemudian apabila datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi SAW bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam surah yang sebelumnya Allah Taala sebut tentang abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, apabila didatangi kepadanya seorang yang buta. Sahabat Nabi ini buta. Bila datang kat Nabi tengah berdakwah kepada pembesar Quraisy, kemudian Nabi tak suka, ataupun bukan dimaksudkan dengan tak suka, Nabi tak suka perbuatan itu ketika itu. Bukan tak suka Abdullah bin Ummi Maktum, dia adalah anak saudara pada Khadijah. Ada kaitan keluarga dengan Khadijah bintu Khuwailid. Tetapi para ulama mengeluarkan beberapa kaedah dari sudut sosial kemasyarakatan, sosial dakwah ini. Antaranya disebut sebagai al-maslahatul mutahaqqiqah la tutraku li maslahatil mutawaqqi'ah, iaitu maslahat yang jelas tidak ditinggalkan kepada maslahat yang tidak jelas.
bahawa sahabat Nabi ini sudah beriman. Tidak sepatutnya Nabi ketika itu mengabaikan dia untuk menumpukan kepada orang-orang Quraisy yang tidak beriman. Ya. Dan mereka pun walaupun nak berjumpa dengan Nabi SAW ketika itu, tetapi tidak ada niat langsung di dalam hati mereka untuk beriman. Ya, Allah Ta'ala tahu. Kan? Allah Ta'ala sebut, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya cukup, merasa kaya dengan dirinya, merasa selamat dengan harta dan jawatannya, fa anta lahu tasadda. Kamu mengutamakan mereka. Ya. Sebab tu antara kecelakaan bagi manusia apabila menyangka bahawa harta dan kelebihan-kelebihan dunia sama ada dari sudut jawatan dan sebagainya mampu menyelamatkan dia di akhirat kelak. Ya. Itu antara kecelakaan berat yang berlaku kepada umat kalau menyangka dia boleh selamat dengan hartanya. Tapi dia boleh selamat dengan hartanya kalau digunakan kepada tempatnya. Ya. Hartanya digunakan untuk agama. Ya. Jawatannya digunakan untuk kelebihan-kelebihan Islam dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau dia menyangka dengan harta itu, ya, dia boleh dapat kelebihan-kelebihan dunia semata-mata, maka tidak ada nilai perkara-perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, kalau berlaku musibah itu, berlaku kiamat nanti, harta kamu yang paling mahal pun kamu akan tinggalkan. Ya. Kita duk rasa macam best, harta banyak dan sebagainya, tapi itu adalah benda fitrah juga. Ya. Kalau ada harta banyak, keluarga banyak, ya, jawatan tinggi dan sebagainya, secara fitrah insaniahnya memang kita berbangga dengan perkara tersebut. Ya. Tetapi kalau tidak digunakan untuk yang sepetulnya, ya, dengan amanah dan jujur, ya, dan kepada Islam, maka tidak ada nilai perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, wa idzal wuhushu husyirat. Ya. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya. Dengan maksud apabila dibangkitkan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul ba'ats, yaumul bi'tsah, ataupun hari kebangkitan, ya, dibangkitkan balik, manusia bangkit, jin bangkit, dihidupkan balik, binatang-binatang pun dibangkitkan balik. Ya. Dengan maksud yaumul wuhushu husyirat, dengan maksud al-mahsyar, dengan maksud hisab. Dikumpulkan balik semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab satu persatu segala perbuatan kita selama kita hidup. Manusia, jin, binatang-binatang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang pun akan dihisab. Berlakunya hisab, berlakunya qisas di kalangan binatang. Sebab tu binatang dia boleh qisas, dia boleh tuntut bela di akhirat. Kalau binatang pun boleh tuntut bela, apatah lagi manusia. Ya? Sebab tu sangat perlu diperingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya, untuk kamu sentiasa berhati-hati dengan orang lain dan juga makhluk lain. Ya? Kita sentiasa berhati-hati dengan orang dan juga makhluk lain. Tidak menyakiti orang, tidak mengambil hak orang, apatah lagi hak-hak makhluk yang lain. Ya? Tidak membunuh binatang dengan zalim. Ya? Kita saja-saja bunuh kucing ke, kan? Saja-saja bunuh anjing sekalipun, ya? Saja-saja, ya? Maka akhirat kelak dia akan balas balik kepada orang yang melakukan kezaliman kepada dia. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut
antara peristiwa yang berlaku ketika kiamat, Allah Subhanahu wa taala panaskan nerakanya, dipanaskan. Maksudnya, dengan maksud selama ini neraka tidak dibiarkan kita panggil apa? Ditiup apinya dengan lebih kuat. Maksudnya neraka selama ini dia berjalan sebagaimana biasa, kan? Api dia kekal sebagaimana itu. Tetapi bila berlakunya kiamat, ditiup apinya, dihidupkan apinya dengan sebesar-besarnya. Ya. Maksudnya kalau biasa pun dah panas, ketika kiamat panasnya akan jadi berganda-ganda. Ya. Bergandanya panas kiamat itu sehingga lautan yang penuh dengan air mendidih lautan tersebut. Ya. Kita nak didihkan sungai macam mana? Kita nak didihkan kolam macam mana? Susah lah. Nak didihkan kolam, berapa banyak benda kita nak pakai? Nak buat air panas, kan? Apatah lagi nak didihkan sungai. Apatah lagi nak didihkan lautan. Kan? Bila berlakunya kiamat dengan gandaan kepanasan neraka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan itu juga mendidih. Sebesar-besar lautan yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu, ya, saiznya pun tak tahu berapa besar lautan ni, kan? Mendidih lautan tersebut. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, ya, iaitu disebut juga sebagai yaumul bi'tsah, ya. Kita sampai satu masa kita akan mati, sama ada kiamat kecil maupun kiamat besar, masing-masing akan mati. Tak ada orang yang, kalau dia hidup panjang sekalipun, kalau berlaku kiamat dia pasti mati, ya. Kalau tak mati kiamat, kalau mati waktu kiamat, itu paling risau, ya. Mati sebelum kiamat tak risau lagi. Bukan tak risau apa, sebab mati kiamat adalah mati orang-orang kafir sahaja. Nah, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika berlakunya kiamat, yang tinggal hanya orang-orang kafir saja. Kalau mati kiamat, mudah-mudahan kita mati sebelum pada kiamat, ataupun mudah-mudahan tak sempat dengan kiamat. Tapi mati tetap akan mati. Ya, tak ada orang yang boleh fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang itu, maka dia tidak cepat walaupun sesaat, dan tidak lambat walaupun sesaat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Dan kemudian bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh. Al-mau'udah digunakan kepada budak-budak perempuan pada ketamadunan orang Arab jahiliah, bagi budak-budak perempuan yang ditanam oleh keluarganya ataupun ditanam oleh ayahnya dan ibunya, kerana menyangka bahawa budak-budak ini mendatangkan kecelakaan kepada keluarga. Ya. Bukan orang Arab sahaja, hampir keseluruhan ketamadunan menyangka bahawa anak perempuan adalah membawa apa kita sebut benda-benda yang tak baik. Hampir kesemua tamadun menyangka begitu. Ya. Budak-budak perempuan ni tak elok, kan? Hampir semualah kita membunuh budak perempuan ini, bayi perempuan ataupun budak perempuan kecil maupun besar, direkodkan oleh hampir semua tamadun ada. Tamadun India ke, China ke, kan? Arab ke, Rom ke dan sebagainya, hampir semua tamadun ada sejarah bunuh budak perempuan. Ya. Waktu Islam datang
mengharamkan langsung perbuatan itu, menentang perbuatan itu. Budak perempuan ke budak lelaki sama saja lahir dia. Malahan semua manusia itu sama saja. Tidak ada sebab ni bawa sial, budak ni bawa sial dan sebagainya. Tidak ada benda-benda itu. Yang betul-betul sialnya adalah orang besar. Mana ada orang kecil bawa sial? Yang orang besar je bawa sial. Budak-budak kecil dia hidup keluar-keluar tiba-tiba bawa sial. Maksudnya kesialan itu dibuat oleh orang-orang dewasa. Tiba-tiba dia tidak bertanggungjawab atas perkara tersebut dan menyalahkan benda suci yang baru lahir. Sebab tu budak-budak perempuan ini apabila berlakunya kiamat, berlakunya kebangkitan semula, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan bertanya kepada mak ayah dia balik. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa saya dibunuh? Saya dibunuh sebab apa? Dia tidak sempat, kalau dia bayi kecil sangat, dia tak sempat langsung hidup. Kalau dia sempat besar sikit, beberapa tahun pun dibunuh juga. Atas sebab apa? Sebab tu antara perkara yang perlu dibetulkan juga dari sudut sejarah para sahabat, bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah tidak termasuk kalangan yang pernah membunuh anak perempuan dia. Tetapi terlalu masyhur disebarkan bahawa Sayyidina Umar, saya pun waktu kecil, waktu budak-budak kita biasa dengar, Sayyidina Umar ni dia sekali dia nangis kemudian dia suka. Dia menangis sebab mengenangkan dia pernah bunuh anak perempuan dia. Kemudian dia suka sebab mengenangkan dia pernah menyembah berhala yang dibuat daripada kurma, kemudian bila dia lapar dia makan berhala dia. Itu kisah yang biasa disebutkan. Sedangkan kisah itu adalah kisah yang batil, kisah yang salah langsung. Sayyidina Umar ni anak orang kaya, dia tak pernah lapar lah untuk dia makan berhala dia daripada, dan orang-orang Arab jarang ataupun mungkin tak pernah direkodkan membuat berhala daripada kurma ni. Berhala daripada kurma, banyak kurma nak buat berhala. Biasa orang buat berhala daripada batu saja ataupun tanah liat. Dan Sayyidina Umar tidak termasuk kalangan yang bunuh anak perempuan. Kalau dia pernah bunuh anak perempuan, siapa anak perempuan itu? Sedangkan dia ada anak perempuan yang hidup juga. Namanya Hafsah. Hafsah itu adalah isteri Nabi SAW. Kalau dia ada anak perempuan sebelum Hafsah, siapa nama budak tu? Kalaupun dia lahir selepas daripada Hafsah, macam mana Hafsah hidup? Anak lepas tu pula dia dibunuh pula, anak perempuan. Dan keluarga Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah termasuk daripada keluarga bangsawan di kalangan Arab Quraisy. Biasanya orang-orang bangsawan tidak membunuh anak perempuan. Biasanya kabilah-kabilah yang bawahan sahaja yang membunuh anak perempuan kerana menanggung kemiskinan. Jadi perkara itu perlu diperbetulkan kalau ada yang pernah kita dengar lagi, orang yang menyebarkan. Biasa cerita Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dan juga menyembah berhala dan makan berhala dia, biasanya disebarkan oleh orang-orang Syiah yang sangat benci pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi budak-budak perempuan ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tanya balik pada mak ayah dia, kenapa dia dibunuh. Sebab tu dulu pun orang bunuh bayi perempuan, sekarang pun orang bunuh bayi lelaki maupun perempuan. Kerana ketelanjuran generasi muda maupun tua mengandung luar nikah, kemudian membunuh anak-anak atas sebab malu dan sebagainya. Kita pun boleh dengar banyak berita-berita berkaitan dengan perkara itu. Bunuh masuk dalam tandas, baling campak daripada luar tingkap, campak ke bawah dan sebagainya, mengandung dalam tandas sekolah dan sebagainya, kemudian buang dalam tong sampah bayi-bayi tersebut. Orang dulu jahat dah,
semakin berterusan generasi, semakin jahat lagi orang. Kerana kesalahan sendiri, meletakkan tanggungan itu kepada budak yang tidak ada dosa langsung. Wa idza suhufu nushirat, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka, pada hari hisab, Allah Subhanahu wa taala akan buka catatan-catatan amal kita. Sebab tu catatan amal ini bukan semata-mata catatan. Disebut sebagai as-suhuf ni salah satu daripada bukti perbuatan kamu. Salah satu bukti yang jelas adalah yang ditulis. Tetapi bila berlakunya nanti kiamat, bila berlakunya hisab, bukan semata-mata buku catatan sahaja dibuka, malahan dipertontonkan apa yang kamu buat. Bukan semata-mata itu, Allah Ta'ala tunjuk lagi. Azan ni. Jadi bila buka buku, kita tahu dah ni benda kita buat. Masing-masing tahu, masing-masing punya perbuatan. Kalau kamu nak bangkang buku kamu sendiri, Allah Ta'ala pertontonkan pula apa yang kamu buat. Malahan sampai kepada satu tahap, bukti-bukti itu akan jelas disebut oleh saksi-saksi yang berada di dalam diri kamu sendiri. Tangan kamu akan cakap, mulut kamu, lidah kamu akan cakap, kaki kamu juga akan bercakap. Wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Dimaksudkan dengan kushitat ini dikaitkan dengan runtuh. Sebab langit ni duduk atas bumi, nanti dia akan runtuh, hancur. Satu masa langit dan bumi adalah satu makhluk yang sama, dicipta dua makhluk, berada satu di antara yang lain, atas dengan bawah. Bila berlakunya kiamat, runtuh, kerana tiang-tiang yang menyokong langit itu juga hancur. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, sebagaimana yang saya sebut tadi, at-tas'ir, seumpama kita nak menempa pedang. Kita nak tempa pedang, kita tambah arang, kita tambah kayu dan sebagainya. Kemudian kita tiup angin, kita tiup angin. Asal-asal api dengan arang ni bukanlah panas mana sangat. Tapi bila ditiup, dia bertambah panas. Sampai besi yang keras itu boleh cairkan. Itulah perbuatan at-tas'ir. Bila sampai kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan apinya balik, berganda-ganda kepanasannya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan. Uzlifat dengan maksud iqtarabat, didekatkan. Boleh dirasakan nikmat dia. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat syurga belum masuk lagi dah boleh rasa. Iqtarabat, dia tak tahulah nak buat perbandingan macam mana, tapi kita boleh rasa benda ni, terutamanya bagi orang-orang yang beriman. Alimat nafsum ma ahdarat, maka bila berlaku semua perkara tersebut, manusia akan sedar bahawa apa yang telah dikerjakan di dunia. Ahdarat ay quddimat, dengan maksud ahdarat ini maksud dia quddimat, apa yang telah dia sediakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sikit, sedarlah bahawa tidak ada peluang untuk ditambah lagi. Kalau berlakunya kiamat. Sebab tu fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbi, berlumba-lumba untuk sentiasa menambahkan amal-amalan baik. Walaupun kecil bagi pandangan kita. Biar kecil berterusan, biasa kecil ni kita senang lupa. Bila senang lupa, ikhlas dia boleh kekal. Tapi kalau banyak, dia senang untuk bisikan-bisikan syaitan mengganggu ikhlas kita. Bagi banyak, sekali banyak bagi.
Oh, lepas tu kita bangga. Hilang ikhlas macam tu. Tapi kalau bagi RM1, RM2, tapi sentiasa bagi, ada tabung saja bagi, kan? Jadi senang lupa. Bila senang lupa, ikhlas tu senang terjaga, kan? Banding dengan banyak. Tapi janganlah tak bagi langsung banyak kalau ada kita banyak, kan? Tapi nak istiqamah dengan sedikit, dengan banyak ni susah nak istiqamah. Jadi itulah sedikit tuan-tuan yang menti Allah Subhanahu Wa Taala, perkongsian daripada suratul Takwir, ayat pertama sehingga ayat 14 ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa peristiwa kiamat, ya, secara ada yang berlaku sebelum, ada yang berlaku selepas, kan? Sebelum itu seperti ketika berlakunya kiamat berlaku, dan berlaku selepasnya kiamat. Wallahu ta'ala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.